Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi untuk siaran Garasi bagi tarikh 2 hari bulan April hari ini. Jumaat. Share dulu tuan-tuan. Tak ada perkataan nak cakap tu. Kalau sebut share dulu tu. Cuma saya bagi tahu kata malam ni istimewa kerana untuk pertama kali kita akan naikkan seluar jin pendek. Jadi bagi mereka yang memburukan seluar jin pendek 3 lai 100, kita dah potong cantik. Kita nak lepaskan malam ni untuk pertama kali seluar yang mana tuan-tuan nak mencari seluar sengang ataupun seluar pakaian belasahan rumah. Ini pertama kali kami potong seluar-seluar yang memang datang kaki dah cetek, yang datang dengan keadaan tak okey tu, kami dah jadikan dia seluar parah lutut untuk saudara pakai ni, seluar pendek jeans ni. Di samping saya akan naikkan combo istimewa siang tadi meletup-letup gundi ni, iaitu combo baju denim. Siang tadi saya cuma naik yang 200 je, saya tak naik item. Malam ni kita akan naik item. Item tunggal saya rasa tak banyak, tak kurang ni, ada sekitar 10 lai je. Saya rasa ada Levi's, ada Wrangler, tapi item biasa yang 2 lai 100 agak banyak, manakala combo item pilihan RM150 2 lai yang condition brand dan condition kainnya bagus, jenamanya baik, akan ada je malam ni. Jadi share bagi mereka yang nak memburu kain denim. Saya rasa saya sempat tumpu pada itu aja. Sebab saya ada sasaran untuk habiskan 50 set ke 60 set malam ni. Siang tadi dah habis 55. Kalau sempat lepas tu saya mungkin pusing sekejap untuk tengok kalau saudara yang masih memburu barangan tentera semalam. Saya tak berniat nak banyakkan tumpuan pada barangan tentera sebab dah jadi 5 sesi dengan tentera. Jadi ada sikit je saya mungkin naikkan barangan tentera semula esok bila sebagai sesi shoot. Ramai yang menunggu seluar tentera sebenarnya. Saya rasa saya cuba kalau sempat. Tapi kalau tak sempat, saya kena ambil esok. Sebab malam ni tugas saya adalah untuk menghabiskan guni denim yang akan baru buka semalam. Pagi tadi dah hantar 2B, petang saya dah naikkan, malam saya akan naikkan lagi. Share sampai dapat angka, saya akan tengok hala 7 malam ni sama ada saudara masih lagi nak mendapat tentang herd community, HERD community ni. Saudara nak faham betul-betul apa yang disebut sebagai community pemvaksinan ataupun dipanggil sebagai selepas ni dipanggil Green Lane community ataupun community laluan hijau, yang memisahkan mereka yang tidak divaksin. Apakah risiko mereka yang tidak divaksin selepas ni dalam menyertai apa yang dipanggil sebagai norma baru pasca vaksin. Kita tak sebut norma baru pasca COVID-19 kerana tak mungkin dalam tempoh yang terdekat dunia akan mengumumkan berakhirnya jangkitan COVID-19, tetapi akan ada dalam tempoh 5 tahun akan datang apa yang disebut sebagai herd community ataupun community hijau, iaitu mereka yang telah menerima vaksin. Apa yang akan menjadi implikasi terutama kepada mereka yang tidak akan dibenarkan melalui garisan hijau sebagai komuniti yang tidak divaksin. Saudara, malam saya akan bincang, siang ni saya dah bincang, lepas tu saya akan buka Q&A untuk saudara lebih faham. Admin akan sediakan link untuk saudara untuk baca pandangan seorang pakar kesihatan keluarga. Saya ambil artikel yang ada banyak, ini yang paling mudah untuk saudara faham, yang link yang akan admin bagi, yang disediakan oleh M-Star Online. Saudara baca dalam berbahasa Malaysia, berbahasa Melayu, mudah untuk saudara faham, untuk saudara lihat apakah implikasi dan juga apakah beban yang akan dialami oleh mereka yang tidak divaksin apabila dunia mula mengisytiharkan Green Lane Community ataupun yang mudah mereka pakai sekarang ni herd community ni, HERD community ni, ataupun saya nak sebut dalam bahasa Malaysia sebagai komuniti hijau lebih mudah. Selepas tu kalau saudara akan mula mengambil langkah bagaimana untuk mengatur langkah kerana jumlah mereka yang menyertai pemvaksinan di Malaysia berdasarkan proses yang dipohon melalui My Sejahtera adalah sangat rendah. Kita akan discuss beberapa risiko dia, beberapa langkah. Saat malam ni saya mengambil langkah untuk berkempen di Garasi TV sebagai kempen positif negara bangsa atau kenegaraan ni. Membantu Kementerian Kesihatan dan membantu kerajaan dan membantu masyarakat dunia untuk membina komuniti hijau. Jadi Garasi TV berasa kami juga perlu menjadi sebahagian daripada kempen ni, walaupun tak dibayar ke apa, kalau itu bukan soal dia. Soal dia adalah bagaimana komuniti hijau ini akan dapat bergerak dan apa akan terjadi pada mereka yang tidak divaksin apabila dunia mengisytiharkan banyak kekangan akan dilarang, akan dikenakan dan akan menyebabkan mereka yang tidak divaksin akan tercicir dalam banyak potensi
di mana norma baru kemudiannya akan dianggap sebagai membina dunia kepada dua kelompok manusia. Pertama, kelompok mereka yang mempunyai green cert ataupun sijil hijau. Dan kedua adalah kelompok yang kemudian mungkin teraniaya dalam banyak perubahan dan norma baru selepas pasca pemvaksinan dunia ni, di mana anda akan tercicir dan mereka yang tidak divaksin akan kehilangan banyak hak untuk menikmati hidup sebagai manusia. Tuan-tuan, perkataan yang saya guna, akan kehilangan banyak hak untuk menikmati hidup sebagai manusia, warga negara dan warga dunia. Share dulu sampai angka dia, saya akan mulakan perlahan-lahan sebab saya tak nak laju, sebab saya tahu kata kemungkinan ramai orang tak faham tentang cert community. Yang saya akan menggunakannya dengan perkataan yang lebih mudah, iaitu community hijau, iaitu mereka yang memiliki sijil divaksin. Untuk pengetahuan saudara, kata angka jangkitan masih lagi tinggi. Hari ini saya rasa 1,200 lebih lagi. Tak ada berita sangat yang saya nak fokus mengenai COVID. Cuma saya boleh beritahu pada saudara. Untuk PKP entah penggal ke berapa dah ni yang akan berakhir pada 14 April. Saya percaya bahawa kita melalui sepanjang bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri tahun ini dengan melalui PKP yang sama, PKPB yang sama. Berarti tuan-tuan bersedia untuk melalui tempoh Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri dengan larangan rentas negeri. Berarti kita akan menyambut Aidilfitri dengan apa yang dah ada sekarang. Kebebasan yang diberikan sekarang adalah kebebasan muktamad, di mana rentas sempadan hanya menghadkan pada mereka untuk bergerak, tetapi tidak daripada negeri ke negeri. Untuk makluman saudara juga, kita akan lihat bagaimana kemudiannya orang yang selalu komplain kata akses mengenai mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin dengan menggunakan aplikasi MySejahtera. Saya kalau boleh tuan-tuan nak tunjuk satu-satu mana ni senang saudara dapat. Sebab saya fikir tak ada masalah tu, hanya 4 langkah untuk mendaftar. Tapi saya muskil kenapa Kelantan disenaraikan sebagai negeri yang paling lemah pendaftaran, hanya 11%. Sabah disenaraikan sebagai negeri yang kedua paling lemah pendaftaran, 14%. Manakala Sarawak disenaraikan sebagai negeri terbaik. Sarawak mendahului semua negeri berdasarkan data yang ada bagi fasa 1 dan data yang ada bagi penguasaan pendaftaran MySejahtera. Untuk pengetahuan saudara, kalau ikut dasar dah 17 hari bulan April, mereka yang berada dalam fasa 2, iaitu bukan daripada kalangan barisan depan, sebab kita hanya gazetkan barisan depan 560,000 je. Dulu 500, tapi dia tambah dengan wartawan, dengan guru semua jadi 560,000. Almost done. Berarti pada 14 hari bulan atau 15 hari bulan April, akan tamatlah pusingan di mana rakyat Malaysia lebih 500,000 orang telah menerima 2 suntikan vaksin lengkap. Jadi selesai fasa 1. 17 April telah disahkan bahawa stoknya telah ada. Di mana Pfizer dan juga Sinovac daripada China telah memaklumkan bahawa stok mereka akan masuk untuk digunakan dalam fasa yang kedua. Berarti 9.4 juta orang yang berada dalam fasa 2, iaitu warga emas 55 tahun ke atas. Bukan 60 ya, 55 tahun ke atas. Dan mereka yang mengalami penyakit kritikal yang dipanggil comorbidity ni, iaitu mereka yang mempunyai penyakit darah tinggi, kencing manis dan juga obesiti, kegemukan melampau, disenaraikan. Kalau mengikut kenyataan YB Khairi Jamaluddin, sekiranya fasa 2, iaitu kelompok yang 9.4 juta ini lambat mendaftar, mereka akan mendahului kelompok yang dipanggil kelompok 18 tahun ke atas, iaitu kelompok sihat matang. Berarti kelompok saya dan tuan-tuan yang tak ada dalam satu, kita bukan barisan depan, yang kedua kita bukan warga emas dan kita belum lagi kita bukan warga emas dan kita bukan berada dalam senarai pengidap penyakit kritikal. Saya beri jaminan kalau macam saya mendaftar awal, saya dah boleh agak kata saya akan mendapat suntikan selewat-lewat Jun tahun ni. Kalau ikut saya yakin saya akan mendapat suntikan selewat-lewatnya Jun. Kerana ketika saya mendaftar, saya sedang mendahului senarai pendaftaran bagi pada kumpulan pertama. Kerana sekitar 1 juta orang saja daripada kumpulan warga kumpulan fasa 3 telah mendaftar. Berarti saya mendahului 17 juta orang yang lain. Dan kemungkinan bahawa di kalangan 94 juta tu hanya ada 1 juta lebih je. Berarti dengan jadual vaksin yang berada di negara kita, saya yakin saya akan menerimanya selewat-lewatnya adalah pada pertengahan Jun. Jadi bagi saudara yang belum lagi membuat pendaftaran, yang ada di menonton ni tuan-tuan daftar, hanya mudah masuk iJastra dan klik pendaftaran tu aja. Kemudian dia akan minta hanya 4 langkah saja. Kemudian saudara hanya perlu menanti saja mesej daripada MySejahtera mengatakan saudara akan disuntik bila dan di mana. Kita ada soalan tak ni buat setakat ni? Tentang kemuskilan yang second vaksin tu, yang mengatakan ada kemuskilan yang ada mengatakan lepas kena vaksin yang kedua dah boleh letak
Ya, tak ada kemuskilan bagi mereka yang menerima berita, yang membaca berita bahawa sesiapa sahaja yang telah menerima vaksin kedua boleh rentas negeri, itu bukan muskil. Berarti Perdana Menteri telah mengatakan mungkin dalam mesyuarat 355 MKN semalam. Mesyuarat dia 355. Kali yang ke-355 perkara ini telah diputuskan sebagai boleh. Ini berarti MKN hanya perlu mendapatkan KKM sebagai perantara untuk menyatakan pada Perdana Menteri bahawa MKN telah bersetuju bahawa mereka yang menerima 2 suntikan vaksin boleh merentas negeri. Cuma tarikhnya bila itu tak tentu. Saya percaya kerajaan ada game sekarang. Kemungkinan kalau kerajaan nak kenakan kumpulan yang lambat mendaftar, dia akan buat pengumuman bahawa raya rentas negeri hanya dibenarkan kepada mereka yang telah menerima 2 suntikan vaksin. Kalau kerajaan pandai, tuan-tuan, dia nak kenakan orang yang tidak mendaftar ni supaya merasa termenung dan gigit jari sampai hilang jari telunjuk atau menongkat dagu sampai lekat ni tapak tangan di dagu kerana menyesal. Kerajaan mesti melaksanakan pada hari raya tahun ni, di mana mereka yang telah menerima 2 suntikan vaksin berusia 18 tahun ke atas boleh bergerak rentas negeri bersama keluarganya. Kalau kerajaan nak bonus, nak cepat, ini trik yang kerajaan mesti gunakan untuk membuatkan mereka yang malas dan juga mereka yang enggan mendaftar menongkat dagu dan gigit jari. Tapi saya tak fikir kata secepat itu, tapi kita tunggu kerana mesyuarat itu dibuat awal. Cara saya baca game government sekarang dan game KKM, mereka tidak mau menggunakan pemaksaan. Kerana kalau saudara tengok daripada sekarang ni, benda ni tak boleh dipaksa. Kerana dunia juga tidak ada negara di dunia yang mengarahkan penggunaan vaksin ni sebagai wajib. Jadi kalau betul lah kerajaan ni bijak, tuan-tuan, dia senang je dia umumkan. Sebab saya jangka kata kita ada sebulan lagi, kemungkinan ada 500,000 orang yang datang daripada kumpulan fasa 2 yang akan sempat menerima 2 suntikan vaksin. Kalau kerajaan bagi dengan mengatakan fasa 1, iaitu mereka yang berada dalam barisan depan yang boleh bercuti dan mahu bercuti kerana lama tak bercuti, kerajaan benarkan mereka bercuti. Mereka dibenarkan rentas sempadan, serta kumpulan 2, iaitu golongan comorbidity, penyakit kritikal dan juga warga emas ni, 500,000 orang dijangka akan sempat, sebab kita akan membuat suntikan pada sepanjang bulan Ramadan hingga tempat suntikan akan dibuka sampai malam, tuan-tuan. Punyalah bersungguh-sungguh kerajaan ni nak benarkan, Kementerian Kesihatan nak segerakan suntikan ni. Ramadan ni pusat suntikan dibuka sampai malam. Kerana nak memberi keselesaan supaya walaupun suntikan tu tidak membatalkan puasa, semua ulama' dah sepakat, tuan-tuan, suntikan selagi bersifat ubat dan dia memenuhi maqasid, iaitu mengelakkan mudarat ke atas orang yang menanggung penyakit tersebut tanpa suntikan. Berarti suntikan tidak akan menjadikan apa-apa pun tentang puasa ni. Tidak membatalkan puasa, tak makruh pun. Jadi tak ada isu dan malah kerajaan akan buka sampai malam. Saya fikir kata umpan tersebut adalah umpan pertimbangan. Berarti kalau angka pendaftaran tidak juga naik, satu perkara yang akan dibuat oleh kerajaan adalah dengan memberi merit ataupun memberi kredit kepada mereka yang telah menyertai kempen awal pemvaksinan ni, dengan hadiah anda boleh merentas negeri ke pulang berhari raya. Kalau kerajaan gunakan isu ni, tuan-tuan, dia adalah pukulan terbaik. Tombok sebiji, orang kata, betul-betul satu hook adalah umpan dan satu jab adalah pukulan KO kepada mereka yang selama ni enggan dan berdalak-dalik untuk mendaftar bagi mendapatkan suntikan COVID-19. Saya jawab itu je, tapi saya boleh percaya. Saya berani jamin kata Perdana Menteri akan mengatakannya boleh. Bagi mereka yang telah membuat suntikan vaksin lengkap 21 hari bagi pusingan vaksin tersebut, akan dibenarkan merentas negeri. Kalau saudara bertanya pada saya, rentas negeri, dia akan memberi kredit sekiranya dalam keluarga tersebut 18 tahun ke atas semua telah membuat pemvaksinan, maka mereka boleh bergerak bersama keluarga. Berarti mana-mana yang tidak divaksinkan kerana tidak diwajibkan dan tidak berada dalam senarai vaksin, iaitu anak yang berusia 18 tahun ke bawah, boleh menyertai ibu bapa untuk pulang kampung. Saya harap benarlah itulah yang Perdana Menteri akan buat. Kerana saya fikir kata selagi tak buat orang lain menyesal dan menongkat dagu, bangsa ini paling lambat untuk digerakkan untuk mempunyai fikiran motivasi. Itu saya jelaskan. Ada lagi soalan tak? Saya go dulu sebelum saya pergi. Adakah kemungkinan untuk suntikan pertama daripada suntikan yang pertama dan suntikan yang kedua, seperti kita tahu 2 minggu, adakah akan dipercepatkan? Tak. Suntikan ni yang pertama dan yang kedua adalah 3 minggu. Kita mengamalkan 21 hari, tuan-tuan. Walaupun setengah negara mengamalkan 14. Saya yakin yang ada sekarang semua dah tahu bahawa penjarakan yang kita alami adalah penjara senjang waktu, dia panggil. Senjang ataupun jurang waktu adalah 21 hari. Berarti kalaulah saudara mendaftar daripada 14 hari bulan, apabila 17 hari bulan bermula,
Mereka yang akan menerima suntikan seterusnya adalah pada sekitar 6 hari bulan Mei. Berarti 6 hari bulan Mei tu mereka yang mula disuntik dan bawa pergi sampai ke 12 hari bulan tu, berarti rentas negeri akan dibenarkan pada 10 atau 11 ke atas lebih kurang dalam 800,000 ke 1 juta orang yang daripada kumpulan komodaliti dan juga orang daripada fasa 3 untuk merentas. Termasuk 500,000 lebih orang daripada fasa 1 iaitu pekerja barisan depan yang akan divaksin bagi hari terakhir pada 16 hari bulan April ni. Berarti saya rasa ada 1 juta orang kemudian akan mendapat merit green card untuk merentas negeri sebagai langkah peloporan yang pertama. Kita mengaplikasikan kewujudan masyarakat zon hijau. Kalaulah kerajaan berjaya buat benda ni tuan-tuan, dia akan menjadi sekolah yang pertama untuk orang yang tak mahu disuntik melihat betapa tertinggal dan mereka akan disisih daripada menikmati kebebasan pergaulan kerana hanya masyarakat yang divaksin saja akan dianggap masyarakat sehat dalam norma baru pasca pemvaksinan. Untuk menjawab soalan tu saya kata sempat. Tapi tempohnya tetap 21 hari. Kita tidak mengamalkan 14 hari kerana dalam kajian data yang diumumkan sebelum Pfizer, BioNTech diluluskan, AstraZeneca diluluskan, Sinovac diluluskan, semua orang bersetuju bahawa kajian makmal yang mereka jalankan ke atas 46,000 sukarelawan dan 43,000 sukarelawan, di mana 46,000 berada di bawah sukarelawan Pfizer dan 43,000 orang di bawah sukarelawan AstraZeneca. Berarti tempohnya tetap 21 hari. Walaupun beberapa data telah menunjukkan suntikan pertama telah memberi coverage ataupun mencapai tahap imunisasi 92%. Mereka tetap menjalankan 2 suntikan. Mereka ikut balik data klinikal, iaitu data awal ketika kajian dibuat. Berarti saya berani jamin tuan-tuan bahawa dia tak akan cepatkan jadi 14 kerana ramai orang mengamalkan 21 hari. Kuarantin saja berubah tarikh dia. Jadi kalau walaupun kuarantin ada yang bermula dengan 14 kemudian berakhir pada 10, ada negara yang mengamalkan 7, itu boleh dipindah. Sebab kuarantin ni dia panggil jadual pembaharuan dan juga jadual nasihat yang dikeluarkan oleh WHO adalah berkala. Tapi ujian klinikal vaksin ni diuji untuk 21 hari. Jadi saya tak fikir ada negara yang berani memindahkannya kepada 14. Okey? Ada yang tanya saya dah daftar tidak? Saya excited tuan-tuan. Nak jawab kepada orang yang tanya tu, saya excited untuk pergi daftar, nak pergi suntikkan. Saya dah tak sabar menanti hari dah. Saya harap apabila kerajaan mengatakan fasa 3 bermula pada Mei, saya berharap sangatlah dia bermula. Saya tak adalah balik raya tuan-tuan sebab ibu saya tinggal dengan saya. Saya memelihara ibu saya. Jadi dan rumah saya adalah rumah induk di mana semua kaum keluarga saya bahir raya di rumah saya. Rumah saya adalah rumah induk sedangkan ibu tinggal dengan saya. Tapi saya excited untuk menyelesaikan 2 suntikan ni tuan-tuan. Untuk membolehkan saya meyakinkan semua orang bila saya stream, saya adalah Green Man Society. Saya adalah Green Man Streamer, lelaki hijau yang telah pun melengkapkan datanya dan boleh menunjukkan sijil bahawa dia bercakap atas kapasiti dia telah menjadi seorang daripada 7 bilion penduduk dunia yang menyertai komuniti vaksin. Saya sangat proud to be there untuk berada dengan sijil hijau saya, untuk bercakap dengan saudara bahawa ada jurang dan ada persamaan. Bagi mereka yang memegang kad sama, itu kad pemvaksinan, kita telah menyertai masyarakat hijau dunia. Manakala mereka yang tak memiliki kad itu, saudara boleh dianggap sebagai kemungkinan saudara akan dianggap sebagai zombie bergerak bermula September 2021. Apabila penerbangan antara sebangsa dibuka, 184 negara yang berada di bawah perjanjian penerbangan perjanjian penerbangan antarabangsa akan mula mengatakan lapangan terbang hanya akan membenarkan mereka yang memiliki kad untuk melalui Green Lane Zone. Sebab lepas ni kita dah tak ada dah laluan. Semua perkataan lepas ni saudara akan dengar Green Lane, Green Lane, Green Lane. Kerana itu perkataan dunia sedang hebohkan sekarang selain daripada herd community. Tetapi Green Lane telah disebut sebagai perkataan untuk membolehkan orang yang dibenarkan merentas laluan hijau. Ialah mereka yang memiliki kad hijau. Okey? Kalau itu yang saudara... Okey. Dalam laporan moden, orang tanya dekat saya, kata apakah mereka yang telah dibenar merentas negeri boleh membawa wabak. Berarti virus boleh berada dalam tubuh saya tapi tak boleh bertindak kerana tubuh saya dah ada sistem imunisasi. Tapi bolehkah virus itu bergerak kepada orang lain? Kajian awal mengatakan bahawa ya, boleh.
Tetapi tiada data. Kajian awal mengatakan ya boleh tetapi tiada data. Tiada data makmal. Tetapi para pakar perubatan membuat rumusan pre, iaitu rumusan pramatang dengan mengatakan potensinya ada. Tapi saya fikir tuan-tuan, tidak ada negara yang akan berlonjak gerak ke depan dengan mengatakan, melemahkan kempen mengatakan orang yang telah divaksin boleh menjadi perumah. Dia tak akan pergi ke situ. Sebab dunia akan memulakan, komuniti perubatan dunia akan menganggap kata yang penting adalah vaksin dulu. Kemudian baru kita lihat, selepas vaksin, kita boleh turun tak kadar jangkitan. Berarti soalan saudara tu tidak akan dijawab kerana masyarakat dunia akan pergi kepada satu lalu status, iaitu membentuk komuniti hijau. Berarti dunia milik orang yang divaksin. Orang yang tak divaksin akan tertinggal dalam beberapa hak, terutama adalah perjalanan pasport untuk merentas luar negara. Berarti saudara tak boleh travel luar negara, tuan-tuan. Dalam pertemuan dengan kerajaan Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi telah mengatakan haji tahun ini akan dibuka. Tetapi mereka yang memiliki kad hijau, iaitu yang divaksin saja akan dibenarkan menggunakan menunaikan fardu haji. Thailand menjadi negara perintis, di mana Thailand mengumumkan seluruh penduduk Pulau Phuket akan divaksinkan. Dan kemudian mereka yang mempunyai kad hijau daripada negara luar boleh terbang terus ke Phuket untuk menikmati percutian. Pada waktu yang sama, Phuket akan menjadi wilayah zon hijau. Mereka, walaupun rakyat Thailand yang nak masuk ke Phuket, mestilah mereka yang telah divaksin. Jadi Thailand akan memulakan zon hijau yang pertama di ASEAN untuk menjadi contoh bagaimana kita boleh mengambil pengajaran bahawa pulau zon hijau telah dibuat. Berarti kalau Malaysia mengambil langkah seperti Thailand dan dia mengamalkannya di Langkawi, iaitu dengan memvaksinkan kira-kira 200,000 penduduk Langkawi dan membuka Langkawi hanyalah kepada mereka yang telah divaksin. Berarti itu adalah contoh terbaik. Saya memang berharap benar model yang digunakan oleh Thailand yang sekarang dipandang oleh dunia akan segera digunakan oleh Malaysia. Kalau YBKJ dan juga Perdana Menteri dan juga Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan nak mewujudkan wilayah contoh, Langkawi adalah tempat yang terbaik. Di mana divaksinkan dulu seluruh penduduk Langkawi untuk menghidupkan industri pelancongan, divaksinkan dulu seluruh penduduk Pulau Tioman, divaksinkan dulu seluruh penduduk Pulau Pangkor, dan kemudian kita akan membuka laluan zon hijau, di mana hanya orang yang divaksinkan akan dapat masuk dan keluar daripada pulau tersebut. Ini bolehkan kita ada contoh. Thailand telah mengumumkan, mereka akan membuka pada bila-bila masa kerana pemvaksinan akan segera dilaksanakan di Pulau Phuket dan kemudian mereka akan membuka Pulau Phuket untuk penerbangan terus kerana dia ada airport. Jadi penerbangan terus ke Pulau Phuket boleh dibuat oleh mana-mana negara asalkan penerbangan tersebut membawa mereka yang telah memiliki sijil hijau divaksinkan. Okey? Saya tak ada apa, okey? Saya bagi tahu itu aja. Untuk segera tuan-tuan menyertai komuniti zon hijau dengan segera divaksinkan. Kerana mereka yang tak divaksinkan, saya bagi tahu pada saudara apabila komuniti antarabangsa mula menandatangani pengisytiharan, banyak komuniti-komuniti perniagaan akan menggunakan zon hijau sebagai gambaran macam contoh saya ambil KFC, McDonald. Ambil mudah aja, KFC, McDonald, mereka syarikat antarabangsa. Maka KFC dan McDonald kemudian mengumumkan kami adalah rangkaian zon hijau. Seluruh KFC di seluruh dunia, McDonald di seluruh dunia dan franchise dan franchisornya akan menjadikan kawasan KFC dan McD sebagai kawasan zon hijau. Berarti kalau saudara scan, saudara dalam MySejahtera, saudara belum divaksin, saudara tak boleh masuk makan dalam kumpulan KFC dan McDonald. Kemudian rangkaian hotel-hotel antarabangsa apabila ekonomi mula berjalan dan berada dalam keadaan baik, banyak hotel-hotel akan menggunakan gazet. Kami adalah hotel Green Zone ataupun Green Zone Hotels. Berarti mereka yang hanya divaksin dan memiliki sijil hijau boleh menginap dan berada di hotel-hotel ni. Apabila masyarakat antarabangsa mula melaksanakannya, dia akan mempengaruhi komuniti negara pula. Mana-mana komuniti negara akan mula menggunakannya. Buat masa sekarang, saya rasa masih terlalu awal untuk Malaysia. Tapi Thailand telah merintis jalan untuk contoh untuk masyarakat dunia dengan menjadikan Phuket sebagai pulau zon hijau yang pertama di dunia. Dan dijangka pada Jun, apabila semua penduduk Phuket telah divaksinkan 110,000 orang, sebab tak ramai penduduk Phuket ni, mudah untuk Thailand menanganinya. Dan Thailand pula antara negara kadar jangkitannya rendah kerana mereka tidak pernah mempunyai kadar jangkitan lebih daripada 100 kes sehari dalam tempoh 4 bulan ke 6 bulan yang terakhir ini. Angka jangkitan di Thailand adalah di bawah daripada 20,000 dan jumlah kematian hanyalah 800 lebih saja. Jadi Thailand akan menjadi negara contoh pertama dalam proses menjadikan pulau zon hijau di Phuket. Okey? Saya tak ada apa dah kot. Saya nak pergi untuk belanja saudara saja. Harap saudara faham dah tu. Semua orang faham kata apa yang akan berlaku adalah mereka yang tidak divaksin selepas ni. Satu adalah kerajaan menawarkan vaksin ni hingga Februari 2022.
Dan yang kemudian kalau baca balik, Kementerian Kesihatan telah bersetuju untuk melantik beberapa pihak swasta mengendalikan vaksin ni. Bererti selepas saja tamat kerajaan memberi khidmat percuma, kerajaan akan menarik balik ke semua perkhidmatan percuma kerana dia terpaksa buka 600 lebih lokasi. Kerajaan terpaksa menyediakan 7,000 orang vaksinator, tukang suntik. Dia tak mungkin kerajaan keluarkan wang rakyat yang begitu lama. Tuan-tuan, saya pun tak akan bersetuju kerajaan membelanjakan wang pembayar cukai di mana saya antara yang bayar cukai hanya untuk melayan masyarakat Malaysia yang lenga ni. Dengan membiarkan tempat pemvaksinan dibuka lebih lama dan kosnya meningkat lebih tinggi. Kita tutup dan kemudiannya siapa yang ingin memvaksin dan terasa menyesal dan gigit jari kerana dia tak boleh buat banyak benda kerana dia tak memiliki kad zon hijau, dia pergi ke private dan bayarlah RM250 ke RM400. Itu adalah harganya. Kerana mengikut pasarannya harganya adalah sekitar $22 bagi satu dos suntikan. Berarti RM88 Malaysia, RM90 lah. Lepas tu mereka akan, kalau private tuan-tuan, klinik private dia akan charge pada saudara merit keuntungan dalam 80%. Berarti saudara akan bayar dalam 160. Tapi kalau saudara suntik di klinik-klinik yang lebih tinggi, dia akan jadi RM200.5. Saya percaya klinik-klinik akan mengenakan charge antara RM180 ke RM250 bagi pemvaksinan 21 hari ni yang saudara akan ambil. Apabila kerajaan menghentikan proses pemvaksinan percuma mengikut jadual yang telah kerajaan sediakan kepada rakyat hingga Februari 2022. Itu saja saya boleh ulas pada saudara. Terpulang pada saudara untuk menerima atau tidak. Tapi kita selalu mendengar orang Melayu suka menangis di kemudian hari.